8.45 pagi, teruskan bersama kami di rancangan Rampai Pagi dan kita memasuki satu segmen wawancara. Segmen wawancara mengenai cinta, keluarga, impian bahagia. Ya, dan Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan Yang Mulia Yang Mulia Pengira Hartini binti Pengira Haji Tahir, iaitu konsultan psikologi klinikal Little Bosses IQ demi sendirian berhad. Ya. Iya. Mungkin dapat Assalamualaikum Pengiran. Apa khabar hari ini? Waalaikumsalam Razi. I'm actually so excited. Iski berjumpa Razi. Alhamdulillah. Selebriti kan? Sedang tu juga. Tapi sebenarnya memang kita di Rampai Pagi mengalulukan tentang satu topik perbicaraan yang baru ini. Satu segmen yang baru memfokuskan tentang keluarga bahagia. Mungkin bermula daripada bagaimana kita ni bukan mengawal lah, bagaimana tadi menghargai peranan kanak-kanak di dalam sebuah institusi keluarga maupun masyarakat maupun negara. Mungkin Pengiran dapat mengongsikan segmen baru, topik baru. Apa yang ingin ditanggakan? Silakan. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum Razi. Waalaikumsalam. Apa nama ini? Syukur alhamdulillah. I'm actually here. And then lebih-lebih lagi today bersama Razi. Okay, so excited and then jumpa sama Intan. Okay. So I think baik kali saya introduce myself ya. Excuse kah kalau bahasa Melayu ni karau sikit bah. Brunei pun okey. Cakap Brunei saja. Brunei saja on tu. Okey, so tapi ada skrip sini masa ni. Oh, boleh. So, baca skrip. So nama saya Pengira Hartini Pengaji Tahir, seorang pruning psikologis klinikal, pengasas private ataupun psikologi klinikal swasta untuk kanak-kanak dan remaja. Yang mana menyediakan perkhidmatan bantuan dari segi penilaian, assessment, program atau intervensi. We call it behavioral treatment atau terapi, bimbingan atau latihan serta menyediakan sumber maklumat. It's a resource center, something like that. We can share information to the public lah. So di Little Bosses Academy ni, saya katakan tadi, it's a private clinical psychology. Saya berperanan juga yang paling utama ialah untuk membantu memperkasakan my staff yang milenial lah ni. Kan orang milenial kan. Milenial kan. It's not easy, you know. So itah kata ni saya punya tugas yang paling penting, peranan penting saya ialah kan saya punya tim ni kebanyakannya daripada graduate psikologis milenial. So peranan saya yang paling penting ialah memperkasakan atau what we call empowering them. Macam mana membantu saya untuk membantu ibu bapa yang di luar tu, how to empower other parents untuk meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Ya, selain daripada menjalankan tugas harian sebagai klinikal apa tu kan. And then saya juga ingin berkongsi kepada Razi dan Intan dan penonton di rumah sana. Selain daripada psikologis klinikal, saya juga seorang ibu kepada 4 orang anak. Anak pertama saya berumur 19 tahun, kedua 13, ketiga 8 tahun dan kelima 5 tahun. So saya kan berkongsi dengan orang ramai mengenai keluarga dan ibu bapa. So 19 tahun pengalaman bekerja sebagai profesional, 19 tahun juga pengalaman sebagai seorang ibu. So alhamdulillah tahun ini saya akan berpeluang untuk berkongsi pengetahuan mengenai keibubapaan, parenting dan mungkin perkara lain yang berkaitan dengan keibubapaan dalam segmen Cinta Keluarga Impian Bahagia pada setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga setiap bulan. Thank you so much untuk Rampai Pagi dan Radio Television Brunei untuk memberi saya peluang untuk berada di sini using this as a platform. Alhamdulillah. Jadi pengiranya mengenai dengan segmen Cinta Keluarga Impian Bahagia ni. Jadi apa di sebalik cerita daripada segmen ini? Okey. Kita boleh berkongsi. I think kita ni pun semua tahu di mana-mana teknik berjalan, di mana-mana kita ni agak ke kedai, restoran, banyak kanak-kanak sekarang menggunakan telefon digital. Sekarang ni kita ni di dalam dunia digital. Digital era. Dalam damit-damit anak-anak itu sudah pun dibelikan iPad. Sudah dibelikan gadget kan. So tapi memang dia dapat dielakkan. Kita ni di dalam digital era. So tugas mendidik, membesarkan anak, mendisiplin dan secara keseluruhannya tanggungjawab kita ni sebagai ibu bapa berbeza
dan lebih mencabar daripada tahun-tahun yang dahulu, zaman yang dahulu. Razi sudah berkahwin? Belum. Dia So, mencari ni. Intan? Alhamdulillah. Ini untuk si Intan tu ni. Tapi untuk saya juga untuk semua. Preparation untuk semua. Untuk preparation, yes. Tapi it's very mencabar dan banyak cabaran. And then you know like kemudahan digital, penggunaan teknologi di mana sahaja seperti social media, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp dan online learning banyak mempengaruhi cara ibu bapa mendidik anak-anak dan mendisiplin anak-anak. Sekali masa ni ibu bapa dah tahu kan apa-apa ni di Google. Ni luruskah, salahkah? Makin keliru kata ni kan. Ya. Terlalu banyak informasi. Banyak informasi. Sama juga kepada kanak-kanak sekarang ni. Mana dapat kita ni banyak perhatikan kanak-kanak damit-damit pintar-pintar. Lebih smart kalau dibandingkan dengan kanak-kanak dahulu. Dulu pemalu-pemalu. Sekarang petah bercakap. Kanak-kanak sekarang sangatlah pintar disebabkan exposure dengan media dan digital. Banyak ilmu yang mereka dapati lebih awal. Early exposure. Sekali anak-anak sekarang ni lebih pandai. Bizurang pula yang mengajar ketani indong. Okey, ni orang basically kanak-kanak sekarang ni pengatur. So kalau ketani ibu bapa indah cekap, indah mindful, indah pintar atau indah bersedia, it's going to be really hard kan. So disebabkan kita sekarang berada di dalam era atau dunia digital, ibu bapa sekarang mesti lebih prepare, lebih pintar daripada kanak-kanak ni. Mesti 10,000 step ahead. Pengiran, ada mungkin mungkin ada yang ingin bertanya, mungkin bukan kekeliruan lah, mungkin satu pertanyaan ni. Kan kadang-kadang dapat dikatakan satu pandemik bagi ibu bapa karangan ni ialah kanak-kanak atau anak-anaknya memenuhi permintaan untuk supaya anak-anak ini selesa. Kalau dulu kan ibu bapa kata ni ada tu macam zaman-zaman dulu indah ku maunya nasib anakku ni macam nasibku nya katanya. So diberitahu segala kemudahan, segala apa-apa yang membuatkan anak-anak ini hidupnya bukan sepertinya zaman-zamanku dulunya. Jadi sama juga macam ibu bapa yang moden masa ni kan, semua takkan dibagi, semua takkan selesa sampai dibelikan tah gadget, dibelikan tah ani sampai mereka terbiasa dengan keselesaan tersebut. Adakah ani nanti dengan banyak keselesaan akan memberikan satu impak yang negatif kalau indah terkawal? Macam mana komen daripada pengiran sendiri? Actually dalam skrip yang di belakang ada pulang tu, tapi tidak apa-apa, katanya campur-campur saja. Okey. Actually-nya macam kalau bahasa Inggerisnya apa tu? Macam mana kan tu? Dopamine effect. Kan? Pandai. Macam the more you give dopamine, the more you addicted to it. I think dalam bahasa Inggerisnya kali gratification. Macam laju kan. So impactnya because kata ni selalu membagi laju kan, macam telefon dibagi saja kan, terus kalau menangis indah dapat menunggu dibagikan. So the impact is that anak ketani indah dapat pandai menunggu, impatient tidak sabar. Banyak yang dah sabar bah. Yes, sekarang ni. So they easily said, I'm boring mommy, boring, semua boring. Tunggu sekejap sebentar berqueue di restoran boring. Macam menunggu makanan di restoran kan, boring, semua boring. Selagi indah ada gadget, semua terboring. Banyak kan kata didengar masa ni anak-anak bercakap boring saja kan. So the impact yang paling ketara anak-anak ketani actually mengajar anak ketani makin menjadi tidak penyabar. Jadi pengiran kita ni akan menyaksikan satu video ni yang akan kita saksikannya. Dan sambil itu kita ni inilah mengulas sedikit. Okey. Ya. Baik, kita saksikan bersama. Ini dapat diceritakan sedikit tentang okey, tidak apa-apa lah. Sekarang lagi kita ni mainkan. Okey, sambung lagi pengiran tentang kesabaran ni. Kalau misalnya apa pentingnya dalam agama ketani pun diajar kesabaran itu adalah nyata orang asas, macam foundation bagi sesebuah iman. Jadi kesabaran bagi anak-anak ini apa pentingnya untuk menjana sebuah keluarga yang cemerlang. Okay, so again ada dalam skrip tapi Serazia ni awal dia bertanya. Okay, saya ni melihat skrip ni, saya terus tanya ni. Lain kali jangan tadi suruh menyediakan skrip lagi. Indah, actually-nya dalam ketani mendidik anak, actually dalam episod yang akan datang pula, tapi saya akan membincangkan tentang
kan tahun baru kan, New Year, New You. So Ketani sebagai ibu bapa mesti ada perancangan, ada azam, azam baru. So, saya akan meningkatkan gaya ibu bapaan saya lebih kukuh lagi. So saya akan membincangkan gaya keibubapaan. Ada 4 cara pula gaya keibubapaan. Tapi itu dari segi barat kan tu, western. Tapi apapun karang nanti saya bincangkan nanti di episod akan datang, episod lah. So walau macam mana gaya keibubapaan yang kita pelajari daripada barat tu mesti dicampur basic foundation Islamic itu is super important. Basic foundation Islam itu very important. So I think dari soalan Razi tadi anukan tu mengajar tentang sabaran ni. Apa soalan dulu macam mana? Okay. Kan yang paling daripada apa yang pengiran katakan tadi kan Sawal tadi tentang the dopamine effect membuatkan kanak-kanak ini lupa dengan kesabaran. Yang mau instant gratification, apa-apa saja mau cepat dan sampai tidak dapat menghargai apa yang harus dihargai. Jadi kepentingan sabar, syukur, apa pentingnya ni dalam yang harus ada pada kanak-kanak? Kenapa pentingnya ada kepada kanak-kanak dan juga orang ibu bapa terutama sekali untuk membina keluarga yang cemerlang? Sabar memang dalam Al-Quran kena beritahu sabar adalah senjata yang kuat kan tu. It's the strongest way. Memang kena cakapkan kan. So sebagai ibu bapa, Ketani sepatutnya sabar. Kalau anak-anak ni Ketani menangis, memang tugas Ketani jangan no shortcut bah. Betul. Ya. So yang Ketani perhatikan pada masa ini kebanyakan Ketani sebagai indong kurang sabar. Saya sendiri pun memang kadang-kadang hilang sabar dan sabar. Tapi saya ingatkanlah because banyak membaca Al-Quran juga tu banyak mengajar saya untuk belajar lebih sabar. Apapun sabar adalah penting. So Ketani sabar, anak-anak Ketani pun Ketani jadi role model kepada anak Ketani. So kalau dari segi gadget atau mendisiplin anak, kalau boleh jangan digunakan gadget. So kalau boleh jangan rasa guilty kalau anak Ketani jangan rasa guilty. InsyaAllah dalam segmen-segmen akan datang ada tu management penggunaan skrin. Apa namanya tadi tu? Pengurusan penggunaan skrin. Because digital era ni mana Ketani boleh stop totally kan. So itu ada cara-caranya. So actually-nya ibu bapa semestinya peka ataupun mindful. Ya, sekarang ni. Saya suka segmen baru ni. Segmen baru ni memang menarik kerana ia membagi satu dinamik, satu dinamika yang baru. Kalau dulu cara untuk ibu bapa mengawal anak-anak mungkin ada dengan cara-cara yang tersendiri. Mungkin nyata orang medianya hanya sekadar televisyen sahaja atau radio. Channelnya hanya beberapa. TV 1-2 kali ya. Tapi sekarang dia ada Netflix, macam-macam, Smart TV, YouTube. Dapat jadi easy kan? Dan terlalu banyak informasi ini membuatkan agaknya kekeliruan untuk Ketani untuk mencari mana yang benar dan juga mana yang salah. Mungkin dapat dirumuskan sedikit sebelum kita ni ke dalam masa siaran berita. 1 minit. 1 minit saya lagi. Apa tu soalannya? Dirumuskan saja. Mungkin pesanan kepada ibu bapa dan juga pesanan kepada penonton di Rampai Pagi. So, okay. Untuk summarize, pada zaman digital ini, cara bagi menggalakkan anak kita untuk suka belajar atau mendidik anak mesti berbeza dari dahulu. Sekali, pertama kali Ketani sebagai ibu bapa hendaklah memastikan anak-anak mempunyai rutin seharian. And then yang penting ibu bapa perlu mengawal dan menghadkan masa skrin Ketani sendiri. And then kita ni hendaklah menggalakkan lebih kepada banyak interaksi kepada persekitaran dari rather than virtual. Okay? And then insyaAllah memandangkan Ketani pada tahun baru ini mungkin ada masa terbaik juga untuk ibu bapa memahami akan gaya keibubapaan. InsyaAllah saya akan membincangkan tentang gaya keibubapaan 4 cara yang mana efektif and then impaknya kepada perkembangan anak-anak. Dan saya juga akan sama-sama berkongsi dari 19 tahun pengalaman mendidik anak itu dikongsikan dengan Alhamdulillah.